Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni turn Abang untuk cerita kat korang cerita seram. Cuma video kali ni panjang sikit lah sebabnya dia ada 3 cerita tau. Ada 3 cerita tapi orangnya berbeza-beza. Bukan orang yang sama. Sebenarnya cerita tu pendek. Tapi disebabkan kalau Abang nak buat video tu satu pendek tu pendek sangat. Dia lebih kurang 7 minit ataupun 6 minit. Dan kebanyakan daripada yang tonton video Abang berharap, "Bang, buat cerita panjang-panjang bang, 1 jam." Oh gila ah. Bukan tak boleh buat, boleh. Abang takut ada yang boring. Jadi Abang pun tak adalah, paling panjang pun Abang buat 30 minit lah, takkan lebih daripada tu. Tapi hari ni Abang tak boleh nak jangka berapa panjang cerita Abang sebab memang ada 3 cerita. Dan 3 cerita ni dimulakan dengan yang separa seram, lepas tu seram-seram sejuk, lepas tu yang akhir sekali tu nak kata seram sangat tak, tapi pengalaman tu menarik. Okey, jadi disampaikan oleh 3 cerita 3 orang yang berbeza. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang akan ceritakan. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang penonton Abang lah. Umur dia masih muda lagi, 22 tahun, yang berlaku dekat Sungai Bekap, Pulau Pinang, Penang. Dia macam hari tu kita ada cerita pasal misteri Bukit Salbiah Penang juga. Yang ni Sungai Bekap Penang. Cerita dia macam ni. Kalau korang pernah dengar dulu-dulu kan, orang kalau buang saka, dia macam ni. Lepas dia buang saka tu daripada badan orang tu, lepas tu dia akan buat perjanjian dengan benda tu. Kau kena tunggu jagung ni ataupun kacang ni sampai tumbuh. Dia cakap kat saka tu lah. Kau kena tunggu, kalau dia tumbuh, barulah kau boleh pergi daripada situ. Dia cakap lah, dia pesan kat saka tu, tanpa saka tu tahu jagung ataupun kacang tu sebenarnya dah direbus. Memang sampai bila-bila jagung dengan kacang tu tak tumbuh. Jadi tunggulah benda tu dekat situ sampai bila-bila. Yang inilah yang berlaku dekat cerita si Salam. Okey, cerita si Salam ni macam ni. Mula-mula pada satu hari, Salam ni budak muda, umur 22 tahun. Dia memang, kalau kita muda memang lelaki lah, especially kita akan ada masa untuk borak-borak dengan geng-geng satu kampung, geng-geng satu taman, dan selalunya borak-borak tu malam, ada kat kedai kopi ke atau kat kedai mamak ke. Salam pun buat benda yang sama lah, dia sukalah lepak-lepak dengan kawan dia pada waktu malam. Jadi pada satu hari nak dijadikan cerita, dia lepak dekat kedai yang tak jauh daripada rumah dia, lebih kurang 500 meter. Dia keluar daripada rumah pukul 9 malam. Jadi waktu borak-borak tu tak ada masalah lah. Sebab waktu tu masih awal malam lagi kan. Borak sampailah pukul 12 malam. Dia punya limit mak dia bagi pukul 12.30 mesti sampai kat rumah. Sebab dia muda lagi kan. Mak dia tak naklah dia bercampur dengan orang-orang buat aktiviti-aktiviti yang menakutkan dia. Jadi mak dia kata sampai pukul 12.30 je kena balik rumah. Jadi selepas pukul 12, dekat pukul 12 pun dia minta lah izin dengan kawan-kawan dia, "Aku kena balik dulu mak aku kan jadi singa," katanya. Itu lebih seram daripada hantu. Jadi itulah syarat yang mak aku bagi. Jadi dia pun start motor, dia pun baliklah rumah. Bila dia nak balik ke rumah tu, sebenarnya dia akan lalu dekat satu Sempang 3. Dekat Sempang 3 tu dululah banyak orang nampak ada perempuan dekat situ. Perempuan suka tegak berdiri dululah. Tapi itu sebelum tiang elektrik diletakkan dekat situ. Selepas 2-3 tahun selepas orang nampak tu, tiang elektrik pun diletakkan kat situ, jadi kawasan situ jadi terang. Cuma masalahnya, dah tukar mentol, dah buat report, lampu dekat situ selalu berkelip-kelip. Dan kawasan situ, kalau lalu malam-malam, ikut kata Salim, memang seram. Sebab walaupun dia tak pernah nampak, tapi dia tahu benda tu ada. Sebenarnya kita manusia, kita boleh rasakan benda tu kalau ada. Jadi malam tu dia pun bergeraklah balik daripada kedai, balik rumah. Dia lalu dekat kawasan Sempang 3 tu, dia lalu dekat kawasan lampu tu. Dan dia lalu dekat lampu tu mati. Waktu tu dia dah rasa macam tak sedap hati bila tengok lampu tu mati. Kan? Dia lalu, alamak, lampu tu mati. Waktu tu dia rasa macam ada satu hembusan angin kena dekat badan dia. Tapi dia muda kan, dia tak fikir mungkin angin malam ke ataupun apa benda lah. Jadi yang penting tak ada penampakan tu yang muncul macam tu. Jadi dia lalu je lah. Dia lalu
Bila dia nak sampai kat rumah tu, waktu dia letak motor, lepas tu dia buka pintu rumah, waktu tu dia dah rasa meremang, dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena, macam ada benda yang ikut dia. Okey, tak apalah, dia masuk dalam rumah, dia pun siap-siap mandi, tukar baju dan nak tidur. Waktu nak tidur ni lah yang berlaku gangguan tu. Waktu dia nak empang-empang alang, abang tak tahu lah kalau korang bahasanya apa, tapi kalau abang sebut empang-empang alang ataupun tidur-tidur ayam, waktu antara sedar dengan tak sedar, sedar dengan tak sedar macam tu, dia nampak depan mata dia ada macam orang tu, orang berdiri. Bila dia nampak orang tu berdiri je, terus dia macam segar mata dia. Weh, siapa pula tu? Dia rasa macam, macam ada orang tadi. Macam ada orang. Mungkin perasaan dia lah. Bilik dia tu tak berapa nak terang, berapa nak gelap, sebab dia pasang lampu tidur lah antara terang dengan gelap. Jadi boleh nampak lagi lah siapa yang berdiri kat depan tu. Memang dia rasa memang ada orang. Lepas dia buka mata, dia tengok keliling bilik dia, tak ada siapa-siapa. Okey, mungkin perasaan dia je lah, dia kata. Mungkin perasaan dia. Dia pun nak sambung lah tidur. Tengah dia empang-empang alang, tengah dia empang-empang alang ataupun tidur-tidur ayam kali kedua, kali ni dia dengar ada orang hembus dekat muka dia, macam nafas kuat tau, macam macam tu. Terus dia buka mata, dia mengelabah, merapatkan diri dekat tepi dinding atas katil kan, merapatkan diri kat tepi dinding. Dah, dia besarkan mata dia, tengok semua, memang ada benda. Dia yakin ada benda. Kali ni dia nak buat apa? Dia dah rasa macam tak selamat. Benda pertama yang dia buat, yang dia terfikir, buka lampu. Buka lampu bilik lah. Sekali dia buka lampu, tengok keadaan bilik, memang tak ada apa-apa. Okey je. Semua aman. Dia mimpi ke bukan ni? Dia diam. Tiba-tiba, dia rasa macam, mungkin dia mimpi kan. Dia kata, dia nak tutup lampu lah balik. Nak sambung tidur lah kan. Bila dia nak tutup lampu tu, dia dengar ada orang bernapas dekat dalam bilik dia. Macam berdengus. Macam tu lah kan. Dah sah, itu memang hantu, dia kata. Dia buka pintu bilik, dia lari kat bilik mak dia, gendang bilik mak dia, buka pintu. Mak dia pun dengan mamai buka pintu. Dia cakap dengan mak dia, mak, dekat bilik tadi macam ada hantu, buka lampu tak ada. Dia cerita pada mula sampai habis. Mak dia pandang, itulah, balik malam-malam lagi. Kan mak dah pesan, memang kena ceramah lah. Memang ceramah malam minggu lah dia kena. Tapi dia tak kisahlah. Dia kata, nak tidur dengan mak. Tu mak dia macam, habis ayah kau nak letak mana? Sebab ayah dia tengah tidur dalam bilik waktu tu. Orang nak tidur bilik mak, tak nak tidur bilik mak. Sebab dia takut sangat kan waktu tu. Sebab dia yakin yang dia nampak tu, yang dia dengar tu bukan manusia, memang makhluk lah. Makhluk malam yang mengganggu dia kan. Jadi dia pun kejut bapak dia. Last endingnya, bapak dengan mak dia tidur dekat ruang tamu. Demi anak dia punya pasal kan, anak ni punya takut, mak bapak tidur kat ruang tamu, yang dia pula tidur kat dalam bilik. Abang pun pelik juga mula-mula, kenapa dia tak tidur dekat dalam bilik, kenapa dia tak tidur kat ruang tamu, kenapa dia tidur di bilik mak ayah dia. Lepas tu mungkinlah kalau kat ruang tamu tu kan kawasannya luas kan, dia punya tahap gangguan dia mungkin lebih ekstrim lah kalau ada kat ruang tamu tu. Jadi dia tukar mak ayah tidur kat ruang tamu, dia tidur dekat bilik, dan akhirnya dia pun dapat tidur. Esok pagi dia cerita dengan kakak dia. Lepas tu kakak dia cakap lah, kan dulu pernah ada orang kata kat situ orang tanam saka. Lepas tu dia kata, patutlah kan, memang patutlah benda tu ada dekat situ. Cuma dia tak nampak, dia kata. Yang dia nampak waktu empang-empang alang tu lah, waktu antara sedar dengan tak sedar tu memang yang dia nampak tu. Jadi okey, tak ada masalah. Malam besoknya nak dijadikan cerita, dia tak lepak malam yang kedua. Mak dia suruh pergi kedai. Dekat dengan Sempang 3 tu, dia dah berderau dah. Alamak, nak kena lalu kat sini lagi ke? Sebenarnya Sempang tu ada dua tau. Kalau nak pergi kedai, ikut kanan boleh, ikut kiri boleh, dia kata. Tapi kalau ikut kanan, jumpalah dengan lampu terkelip-kelip yang malam hari tu dia kena, malam semalam tu kena. Yang kali yang ni pula, dia tak nak ikut kanan, dia nak ikut kiri. Walaupun ikut kiri tu, dia akan merempuh kubur Cina tau. Dia kata lebih baik rempuh kubur Cina yang dia pun dah biasa lalu dan tak akan jumpa apa-apa, daripada lalu dekat situ dan dia dah terkena malam tu. Lepas tu dia pergi, lalulah kubur Cina, lepas tu pergi kedai, lepas tu balik kedai. Dia kata malam tu sekali lagi, benda tu datang, kali ni
agak ekstrim sikit sebab dia kena tindih. Kejadian kena tindih ni macam semua orang, kebanyakan orang memang pernah alami kejadian kena tindih sampai tak boleh nafas. Kadang-kadang dah baca surah macam-macam tapi benda tu makin kuat menindih. Ada yang kata benda ni khayalan, tapi walaupun abang tak pernah alami, tapi abang yakin benda tu ada. Kadang-kadang jin memang suka nak dengki-dengki manusia kan, supaya manusia tu rasa takut dengan dia. Tapi Salam ni bila dia kena tindih tu, dia baca, akhirnya benda tu hilang daripada tindihan dia. Sekali lagi dia rempuh bilik mak dia, dia minta lah tolong mak dia, tolonglah, dia dah tak tahan, dah 2 malam kena macam ni. Akhirnya mak dia cakap, okey tak apalah, malam ni mak tolong tidur dekat ruang tamu, dan dia tidur bilik mak dia. Dan itu adalah 2 kali peristiwa. Okey, mungkin ada antara korang cakap, cerita ni tak seram. Memang sebabnya kita tak ada kat situ. Try kita ada dekat situ. Tiba-tiba tengah nak tidur ada orang depan muka kita kan. Tak ke bersilat. Kalau abang bersilat, silat hari bulan tidur buka lampu. Tapi abang banyak kali tidur buka lampu. Seram punya pasal kadang-kadang tak nampak apa pun, tapi terasa seram, tidur buka lampu lah. Rela tidur buka lampu. Kita tak ada kat tempat kejadian, kita tak pernah kena tindih, sebab tu kita rasa macam benda ni ringan. Tapi sebenarnya itulah salah satu pengalaman orang kan. Kalau kita dekat tempat kejadian mesti kita rasa macam itu benda yang bukannya boleh dibuat main. Jadi ini adalah disebabkan oleh saka yang menunggu kawasan lampu berkelip-kelip. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Santai kan? Dia punya tahap keseraman dia seram-seram sikit. Okay. Cerita yang kedua ni datang daripada seorang cikgu tadika namanya Rauzah. Abang dapat ceritanya, dia bagi email dekat abang. Umur dia 22 tahun, muda lagi lah kan. Jadi cerita ni berlaku pada sebelum PKP. Kalau tarikh sebenar tu si Rauzah ni tak bagi ke abang. Tapi abang agak sebab waktu tu tadika masih buka lagi. Jadi mungkin sebelum PKP lah benda ni berlaku. Kisah dia macam ni. Si Rauzah ni cikgu tadika. Dan selain daripada cikgu tadika, dia ni memang bertugas tiap-tiap hari susun makanan. Maksudnya, bila waktu pagi, pukul 7 pagi tu ataupun pukul 6.30 pagi tu, tukang hantar makanan akan hantar makanan ke kawasan tadika dia. Lepas tu dia akan ambil makanan tu, dia akan susun-susun. Dan makanan tu untuk anak-anak murid di tadika dan juga cikgu-cikgu tadika dan staf-staf tadika lah. Tapi kalau ikut daripada ikut daripada cerita Rauzah ni, tadika ni bukan tadika sebarang tau. Tadika ni bukan tadika macam tadika kemas ke, ataupun bukan tadika yang ada dekat taman perumahan. Dia kata tadika dia ni dekat dalam satu bangunan office. Mungkin orang-orang office tu sama-sama kumpul duit buatkan tadika. Itu adalah satu facility lah, kemudahan kan. Dia buat satu tadika, jadi semua anak-anak dekat bangunan tu boleh hantar anak-anak dia orang dekat tadika tu lah. Jadi itu yang abang fikirkan lah, sebab mengikut pada cerita. Jadi tugas si Rauzah ni memang pagi-pagi dia akan datang awal. Dia akan susun-susun makanan sebelum murid-murid sampai, orang-orang hantar anak dan juga cikgu-cikgu tadika lah yang datang. Dia ni baru kerja, waktu tu dia kata dia baru kerja lebih kurang 3 bulan. Tapi nak dijadikan cerita, pada satu hari dia dapat call pada malam tu yang makanan tu sampai awal, lebih kurang lepas subuh, 6 lebih sikit lah dia kata. Jadi dia ni decide lah, dia kata dia kena datang awal. Jadi dekat office tu dia boleh bersih-bersihkan tadika. Lepas tu dia boleh solat dekat tadika, solat subuh. Lepas tu dia boleh bersedia untuk terima makanan lah. Ni nak jadikan cerita dah ni kan. Jadi esoknya dia cakap lah dengan bapak dia. Dia kata boleh tak hantar dia dekat tadika tu 5 pagi. Mak bapak dia pun tak tanya kenapa nak datang 5 pagi. Tapi mungkin mak bapak dia faham lah tugas si Rauzah ni. Pukul 5 pagi esoknya memang Rauzah sampai dekat office. Bapak dia pun hantarlah, bapak dia hantar. Tapi selalunya bapak dia akan semayang dekat surau-surau berdekatan lah. Sebab alang-alang dah keluar awal, boleh sampai surau, buatlah semayang-semayang sunat sikit kan. Itulah yang bapak dia fikir. Jadi bila Rauzah tu sampai dekat kawasan office tu, yang atasnya dekat tingkat atas tu ada tadika. Guard ada, tapi waktu tu guard dah lelap. Sebab dia kata pukul 5 pagi dan nak pukul 6. Selalu waktu-waktu macam tu guard akan tidur lah.
ambil masa untuk tidur sebelum tukar shift. Jadi dia masuk dekat dalam bangunan. Dia kata dekat ruang lega kawasan bangunan tu memang lampu terang benderang. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Memang dia kata seluruh bangunan memang terang. Memang tak nampak macam creepy mepi pun. Jadi dia pun naiklah ke lift, lepas tu naiklah ke tadika dia lah. Dia tak cakap tingkat berapa, tapi dia naiklah dalam beberapa tingkat ke atas lah kan. Sampai dekat depan tadika, dia ada satu benda yang pelik dia kata. Dia kata dekat rak tingkat kasut ada makanan, tapi makanan tu berlonggok. Dia pun pelik. Rasanya semalam dialah orang yang terakhir keluar daripada tadika sebab dia nak kunci pintu. Dan semua orang dah balik pada waktu tu, dah lebih daripada pukul 6. Makanan apa yang ada dekat tepi rak kasut? Cantik je berlonggok. Makanan tu macam nasi, dia kata. Nasi tumpah tapi berlonggok. Tak apalah, dia okey lah. Dia buka lah pintu. Yang ni yang seramnya. Waktu dia buka pintu, gergang-gergung, dia buka aja, dia nampak ada orang berdiri. Perempuan lah, berdiri dekat kawasan dapur. Dekat dia punya tadika tu macam memanjang ke belakang, dia kata. Jadi dekat dapur tu nampak macam orang berdiri. Terus blank tau otak dia. Macam, siapa tu? Itu je yang dia dapat fikir pada waktu tu. Siapa tu? Dia nampak orang tu tengok dia tengok orang tu. Dia kata dalam gelap nampak macam satu benda hitam je lah. Tapi dia tahu tu bukan hantu. Dia rasa macam orang. Sebab dalam fikiran dia kata hantu selalunya macam tembus-tembus, nampaknya macam boleh nampak belakang kan. Faham kan? Macam mana? Dia macam, kalau kita nampak hantu, nampak macam asap-asap, ataupun dah boleh nampak belakang, tembuslah pandangannya. Tapi tak, ini memang berjasad, dia kata. Tegak je berdiri tengok dia. Lepas tu benda tu pun bukan terbang, tapi bergerak ke arah pintu dapur. Lepas tu hilang. Masa tu Rauzah macam blank tau. Dia macam tak boleh fikir. Apa tu? Itu je perkataan yang dia fikir. Apa tu? Dia pun tutup pintu tadika. Lepas tu dia pun sapu-sapu tadika tu sementara nak tunggu sembahyang subuh. Dalam otak dia ada satu je. Apa tu? Orang ke? Ke hantu? Ke orang ke? Hantu ke? Itu yang bermain-main kat fikiran dia. Tengah-tengah dia menyapu tadika, tiba-tiba baru datang perasaan seram tu. Baru dia rasa macam jangan-jangan abang sebutlah jangan-jangan makcik Rockers tu kot. Kakak Rockers kot. Benda tu kan rambut kan serabah-serabah ya. Masa tu dia cempak penyapu, dia masuk dalam bilik guru, kunci, pasang radio kuat-kuat. Dah dia terdiam. Berpoloh-poloh dia rasa. Lepas tu dia terdengar-dengar dekat telinga dia, dekat dapur tu macam benda ada orang berlega-lega. Dia tak nak pandang, dia pandang je pintu. Selepas pintu tu ditutupkan, bilik guru tu terpisah daripada ruang tadika. Jadi dia diam, dia pandang aja, dia tengok aja sampailah azan maghrib. Azan subuh berkumandang. Dengar azan subuh, dia ambil semayang, dia semayang. Lepas dia semayang, dia tunggu, dia tak buat apa-apa. Orang makanan sampai pun dia tak nak buka pintu. Dia dah cuak gila cuak waktu tu. Dia tak nak buka pintu sampailah cikgu-cikgu datang. Cikgu-cikgu buka pintu, cikgu nampak dia dah muka pucat. Orang tanyalah, Rauzah ni okey ke tidak? Dah tak okey dah. Dia ceritalah kat cikgu-cikgu tu, tadi nampak saya datang pukul 5, nampak benda tu tercegat kat belakang. Lepas tu cikgu cakap, ini dah demam dah ni, dah teruk dah ni. Lepas tu dia orang pun hantar Rauzah balik rumah, dah tak boleh buat apa-apa, dah tak boleh kerja. Rauzah cerita hari tu 3 hari dia demam. Dia kata seumur hidup dia dah tak pernah pun nampak benda tu. Sebab itu dia berani datang pukul 5 pagi. Sebab dia tak pernah seumur hidup dia tak pernah tengok. Itu pertama kali dia tengok dan itu macam salam perkenalan kot. Dah lepas daripada tu dia demam 3 hari. Lepas dah habis demam tu dia balik ke office, dia dah balik ke tadika, dia tanya dengan orang kat situ. Dia kata memang kakak-kakak ni, memang orang-orang kat office tu memang tahu sebenarnya dekat bangunan tu memang terkenal dengan lembaga hitam tu. Bukan dekat level tu aja, dekat level-level lain pun pernah jumpa. Sebab itu kebanyakan daripada orang office tu pukul 6 dah cabut.
Walaupun ada kerja lebih pun sanggup bawa balik rumah, dia orang tak akan stay kat situ. Kebanyakannya percaya benda tu berpunca daripada bangunan sebelah. Sebab dia kata bangunan sebelah yang bersebelahan dengan office dia tu bangunan yang terbengkalai. Jadi ramai orang nampak benda-benda entiti yang macam tu. Kita bolehlah suruh abang solo ambush pergi nak. Lepas-lepas PKP tu pergi bangunan tu. Nanti Rauzah beritahu kat abang tahu bangunan tu kat mana. So abang solo ambush pergi. So abang solo ambush pergi mesti dia kedah seorang-seorang je kan. Jadi kebanyakannya tahu punca daripada bangunan sebelah. Okey, itu adalah cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ni yang paling interesting lah bagi abang, paling dia bukan seram tapi yang paling menarik untuk abang ceritakan. Diceritakan kepada abang melalui telefon. Lepas tu pada 2-3 hari yang lepas, okey. Yang cerita kat abang ni, abang namakan dia Pak Cik Lan lah kan. Pak Cik Lan cerita kat abang, dia kata pengalaman dia. Sebelum abang cerita lebih lanjut, abang nak cerita tentang Pak Cik Lan ni. Pak Cik Lan ni, mengikut kata Pak Cik Lan ni, dia ada kelebihan, iaitu dia walaupun dia diganggu macam mana dengan saka ke dengan apa benda ke, dia tak berapa nak rasa takut. Sebab dia kata itu makhluk Allah dan kita hormati dia, dan kalau kita hormati dia maksudnya kita tak ganggu dia, dia tak ganggu kita. Macam tu lah. Jadi Pak Cik Lan ni cerita kisah ni berlaku 30 tahun yang dulu. Sekarang Pak Cik Lan ni dah dekat umur 60. Jadi kita tu berlaku waktu umur dia 30, 20 lebih lah, belum 30 lagi, 20 lebih. 30 tahun yang lepas dia kata. Dia berlaku dekat kawasan, abang lupa, tapi dekat Perak. Kat Perak. Nanti kalau abang ingat balik, abang beritahu lah. Dekat Perak, tapi dekat kawasan mana tu abang lupa. Nanti abang beritahu balik. Kalau kat ujung-ujung cerita, nanti abang beritahu kat mana. Dia kata, dulu 30 tahun lepas, ada seorang lelaki namanya Haji Sulaiman. Dia ni guru silat, dia bomoh, pada masa yang sama juga dia guru agama. Jadi orang datang rumah Haji Sulaiman ni untuk belajar silat, kadang-kadang untuk berubat, kadang-kadang juga tanya tentang hal-hal agama. Tapi Haji Sulaiman ni memang famous dekat kawasan tu, yang abang lupa nama kawasan tu kat mana, tapi kat Perak. Yang penting bukan dekat Parit Usian atau Pematang Gerdu, di kawasan lain. Dia kata famous ni dia sebab dia ni ada kekuatan luar biasa. Walaupun umur dia 90 tahun, Haji Sulaiman ni dia boleh bersihkan kebun dia seorang-seorang je. Dan mengikut kata orang, waktu dia muda, kalau dia nak meneroka tanah, dia main tolak je pokok. Gila. Tolak pokok tombang. Tolak pokok tombang. Tapi bila orang nampak, orang tahulah Haji Sulaiman ni bukan orang sebarang lah. Mungkin Haji Sulaiman ni bersahabat dengan makhluk sebelah. Orang dah tahu kalau macam tu perangannya, tolak-tolak macam tu kan. Bukan X-Men dia kan. Bukan X-Men. Ini mesti ada bantuan-bantuan. Kalau abang pun fikir macam tu kan. Jadi semua orang kawasan tu memang tahulah. Termasuk Pak Cik Lan ni. Memang dia tahu Haji Sulaiman tu macam tu. Okay. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu hari ada orang upah Haji Sulaiman ni pergi tangkap ikan tebor jala dekat sungai. Dan kalau ikut kata Pak Cik Lan ni, kerja tebor jala ikan tu, jaring ikan tu nak tebar macam tu, perlukan kekuatan yang gila-gila kuat tau. Kalau orang umur 90 tebor macam tu, kalau orang biasa dengan dia sekali tertebor masuk dalam sungai. Abang tak pernah ada pengalaman tebar jala, tapi abang rasa macam susah lah kan. Jadi disebabkan Haji Sulaiman ni ada kekuatan luar biasa, ramai orang suruh dia cari ikan, tebar jala, bersihkan kebun. Dah umur 90 ni masih lagi gagah macam tu kan. Lepas tu kalau dia usahakan sawah, dia tak main satu relung je, 3-4 relung dia baginya, dia bantainya 3-4 relung. Agaknya kalau orang sebelah tu, Pak Ji larat lagi ke? Kalau puji macam tu, dia tambah 8 relung sawah dia boleh. Gila. Dia memang ada kekuatan luar biasa lah kan. Tapi mengikut kata Pak Cik Lan ni, anak-anak Haji Sulaiman ni memang semuanya tahu yang bapak dah ada membela. Walaupun bapak dah tak cakap. Kadang macam ada kekuatan macam tu kan. Okey, nak dijadikan cerita. Dekat-dekat umur 100 tahun, tiba-tiba Haji Sulaiman jatuh sakit. Waktu ni lah
Haji Sulaiman mengaku dekat anak-anak dia ada pendamping ataupun saka. Ada yang bersahabat dengan jin lah kan. Jadi, dia cakap dengan anak-anak dia, Abah ni dah nak meninggal. Jadi, tolonglah Abah cepatkan proses Abah tu pergi. Abah dah tua. Jadi, benda ni tak akan pergi sendiri. Benda ni Abah perlu turunkan pada keturunan Abah, anak-anak atau cucu-cucu Abah. Tapi bila anak-anak dia dengar, anak-anak ni dah belajar agama kan, benda ni salah, benda ni berdosa. Jadi anak-anak dia tak nak lah kan, semua tak nak ambil pendamping bapa dia, pendamping Haji Sulaiman ni. Jadi anak-anak dia ni pergilah cari banyak bomoh-bomoh, ustaz-ustaz, imam-imam. Tapi kebanyakan orang sekali je datang berubat, lepas tu tak sanggup. Dan kebanyakan daripada bomoh-bomoh atau ustaz-ustaz tu bagi pengakuan, kepunyaan Haji Sulaiman ni boleh kata raja segala raja. Dia bersahabat atau berdamping dengan sesuatu yang sangat kuat. Jadi bomoh-bomoh atau imam-imam ni semua malas, tak boleh, prosesnya panjang. Dia kata prosesnya susah, leceh dan manjang dan memenatkan, dia kata. Jadi kau pergilah cari orang lain. Lepas tu bila dah anak-anak dah cari tak jumpa, tiba-tiba si bapa ni beritahu, okey, ada lagi satu syarat. Kalau kau nak keluarkan, kalau aku nak keluarkan benda ni dalam badan aku, kau pergi cari seorang pengganti ataupun pak sanggup. Okey, dan pak sanggup ni mesti berani nak terima ilmu aku. Macam tu Jadi dalam proses nak mencari ini bukan senang. Selalunya pak sanggup ni bukan orang bomoh tau. Dia bukan seorang bomoh. Dia adalah orang yang memiliki kelebihan yang benda tu boleh berpindah pada dia tanpa dia perlu buat apa-apa. Dia cuma bersetuju je. Dan kalau benda tu tak diperasapkan ke dia apa ke, benda tu takkan kacau dia. Dia macam kelebihan lah juga kan. Jadi tengah nak cari-cari ni, makin teruk sakit Haji Sulaiman. Sampaikan dia meracau-racau. Dia kata, adulah nak makan aku, adulah nak makan aku. Sampai anak dia terpaksa bawa pergi hospital. Dekat hospital pun dia meracau-racau. Dia kata, aku tak nak balik rumah. Dekat rumah, adulah besar tengah tunggu aku, nak telan aku. Ini tepi-tepi katil ni semua nak gigit aku ni. Tengah dia cakap macam, aduh, dia kata, ada benda dia kata gigit dekat belakang dia. Tiba-tiba dia terhentak kaki. Aduh, dia gigit kaki aku macam tu. Jadi satu hospital tu tahu kisah Haji Sulaiman ni 30 tahun yang lepas. Kalau ada makcik-makcik misi, nenek-nenek misi ataupun atuk-atuk yang kerja dekat hospital pada waktu tu mungkin tahulah kisah ni kan. Dekat mana nanti abang beritahu. Abang lupa nama tempat dia. Menjugit-jugit dia. Dia kata, ini banyak ni, nak gigit aku ni, aku tak nak balik rumah, Dia dah meracau-racau macam tu. Jadi anak dia makin hari makin risau lah kan, kenapa bapak dia macam ni pula kan. Okey, nak dijadikan cerita, bila Pak Cik Lan dengar macam tu, Pak Cik Lan kata, apa salahnya kalau dia cuba kan. Dia terima tapi dia tak buat apa-apa. Okey, dia pergilah jumpa dengan anak Haji Sulaiman tu. Dia cakap lah, dia kata, bang, boleh tak kalau saya ambil saka ataupun pendamping bapa abang? Lepas tu anak Haji Sulaiman cakap, apa kau tak takut ke? Benda ni kan syirik kan, benda ni kan bahaya. Lepas tu kau nak jadi macam bapa aku, meninggal pun susah, nak sakit pun susah macam tu. Lepas tu Pak Cik Lan cakap, tak apa. Dia kata dia rasa dia macam ada keyakinan yang dia boleh kontrol benda tu. Dia tak akan bersahabat, dia tak akan tunduk kepada benda tu, tapi dia kata dia boleh kontrol benda tu. Dia macam ada keyakinan lah. Jadi bila dah tak tahu dah ikhtiar kat mana lagi kan, jadi anak Haji Sulaiman ni bawa lah Pak Cik Lan ni pergi jumpa bapak dia. Bila Pak Cik Lan ni duduk depan Haji Sulaiman senyum je. Haji Sulaiman cakap apa? Ini orangnya yang sanggup ambil barang aku. Jadi bila anak dia dengar, barulah tahu yang sebenarnya Pak Cik Lan ni memang betul lah, dia ada kelebihan untuk ambil. Lepas tu Haji Sulaiman tu cakap macam ni, kalau kau ambil aku punya, ini syarat-syaratnya. Engkau kena pergi setiap hari, setiap satu hari dalam sebulan, kau mesti kena pergi dekat kaki bukit sekian dan buat persembahan. Sebab itu memang kawasan dia.
Dan setiap kali kau buat kenduri, tak kisah kenduri kahwin ataupun tak kisah kenduri apa, kau mesti siapkan satu meja jamuan untuk benda-benda macam ni. Lepas tu Pakcik Lan senyum. Dia tak kata ya, dia tak kata tak. Okey. Lepas tu, lepas dah sudah tu, Haji Sulaiman pun cakap lah, kalau kau dah setuju dengan syarat aku, pegang tangan aku. Lepas tu Pakcik Lan pun peganglah tangan Haji Sulaiman. Haji Sulaiman pesan, ikut mentera yang aku baca. Selepas itu benda ni akan ikut kau. Lepas tu Pakcik Sulaiman, Pakcik Lan tu pun mengangguk. Sorry. Pakcik Lan tu pun mengangguk. Tanya setujulah. So, bila Haji Sulaiman baca mentera tu, Pakcik Lan pun ikut. Dan lama kelamaan, Pakcik Lan tu cakap, dia terasa tau. Dia rasa macam ada benda mengalir daripada hujung tangan dia, masuk ke badan dia. Dan benda tu dia rasa berat. Rasa macam benda yang berat masuk. Bila masuk dekat dalam badan dia, dah sudah tu, dah habis proses tu, simple je kan? Simple je proses ni. Teruslah Haji Sulaiman tu hela nafas lah. Dia kata, akhirnya ada juga orang yang boleh mengawal apa yang aku ada. Lepas tu dia cakap dengan Pakcik Lan, kau ingat pesan aku tadi, buat apa yang aku nak, yang aku syaratkan. Dan kalau kau tak buat, padah hukumnya nanti. Okey. Jadi nak dijadikan cerita, Pakcik Lan pun balik ke rumah. Dia kata waktu dia balik rumah, baru dia rasa dia nak melangkah pun berat, dia nak bawa badan dia pun berat. Dia rasa macam penat. Dia rasa macam ada benda dekat bahu dia yang besar, dia kata. Penat. Okay, dia melangkah dan tak lama lepas tu, selang beberapa hari, akhirnya Haji Sulaiman pun meninggal. Okay, Haji Sulaiman pun meninggal. Dan sebenarnya Pakcik Lan boleh agak dia ada gerak hati. Mungkin benda tu dah berpindah kot. Jadi Pakcik Lan ada gerak hati yang Haji Sulaiman akan meninggal. Dan selepas meninggal, okeylah, Haji Sulaiman meninggal. Jadi abang waktu call tu, abang tanya dengan Pakcik Lan, Haji, Pakcik, apa yang terjadi lepas tu? Oh, kau nak tahu apa jadi lepas tu? Oh, tak ada apa-apa yang terjadi. Macam, ha? Tak ada apa-apa terjadi. Macam mana yang saka yang Pakcik ambil tu? Oh, okey. Sebenarnya dia kata, Pakcik Lan cerita kat abang, itulah first time dia ambil saka orang. Dan bila dia ambil saka orang, dia tak ikut pun syarat orang tu. Nak kena jamu dekat kaki gunung ke, nak kena buat apa ke, menari-nari ke, memang tak ke, dia tak ada buat. Sebab dia kata, lantak engkau lah. Aku ambil kau dan lepas tu aku beribadah macam biasa. Aku tolong cuma aku nak bagikan orang tu cepat aja pergi melangkah ke alam barzah. Itu je. Itulah niat Pakcik Lan. Niatnya baik lah kan. Jadi, Pakcik Lan sejak daripada tu beribadah macam biasa, selawat, zikir macam biasa. Dia tak ganggu pun. Benda tu tak ganggu pun, dia kata. Tapi itu nak cerita kali pertama yang dia proses untuk pindah saka. Dan selepas tu lebih kurang 7 ke 8 kali dia buat benda yang sama. Bila ada orang tu tak boleh meninggal, dia offer diri untuk saka tu dipindahkan kat dia. Jadi, lepas tu ada lagi orang yang tak boleh meninggal, saka tu pindah ke atas dia. Jadi, dia kata bukan, ada yang seorang tu sakanya sampai 4. Saka cantik, saka kuat, saka cantik, saka kuat, saka penunduk, macam tu lah lebih kurang kan dia cerita. Jadi dia kata itulah kali pertama yang dia cerita kat abang ni, adalah kali pertama Pakcik ambil saka dan memang tujuan Pakcik untuk menolong orang tu cepat untuk meninggal. Dan Pakcik tak pernah tunduk pada saka-saka ni sampai sekarang. Dan dia tak kacau. Jadi Pakcik Lan cakap, kalau kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Dan kalau kita tu bagi hadiah, bagi pemujaan semua kat dia, kita seolah-olah tunduk dekat dia. Dan Pakcik Lan takkan buat macam tu. Dia tahu benda tu syirik kan. Dia tahu benda tu lain daripada ajaran Islam kan. Okey, itu adalah 3 cerita. Jadi nak kata seram pun tak seram juga. Tapi sebab abang ni kan suka berkongsi tentang pengalaman orang kan. Jadi sebenarnya pengalaman manusia ni bermacam-macam kan. Okey. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita yang disampaikan oleh Salam, Rauzah dan juga Pakcik Lan. Sebenarnya ceritanya pendek-pendek, abang terpaksa gabungkan. Lepas tu,
yang abang nak cakap, mungkin cerita kali ni taklah seram, tak seram pun, sebelum ni pun tak adalah seram sangat kan, tapi seram jugalah. Tapi ini adalah sebahagian daripada hidup manusia kan, yang kita percaya kita ni berdamping dengan alam sebelah kan. Bolehlah jadi iktibar untuk kita semua. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.